Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Cikgu Ashraf. Dalam panduan video sebelum ini, saya telah kongsikan tentang bagaimana guru-guru membina soalan objektif dan struktur menggunakan Google Form. Jadi pada hari ini kita nak melaksanakan pentaksiran secara online menggunakan aplikasi Google Form. Baik, untuk bahagian pertama, kita akan pergi kepada bagaimana untuk assign quiz yang telah kita bina ke dalam Google Classroom. Okay, baik, pertama sekali kita buka dekat Google Classroom kita, sign in menggunakan ID MOE Digital Learning. Kemudian kita klik dekat kelas, sebagai contoh saya ambil kelas tahun 4. Okay, saya klik. Kemudian saya pergi kepada classwork. Okey, ada satu button kat sini, create. Okey, saya klik create. Okey, dekat sini ada beberapa assignment, quiz assignment, question, material, reuse post. Okey, kita ambil quiz assignment. Okey, title kita letak sebagai contoh ujian topikal 1, kertas 1. Okey, instruction dia. Okey, kita boleh letak sila jawab semua soalan. Okey. Ni automatik dia akan keluar blank quiz. Okey, so kita pangkah, kita delete. Kita nak add quiz yang dah kita bina. Okey, klik dekat button add. Kita klik Google Drive. Okey, jadi dekat sini ada, ni yang kita telah bina sebelum ni. Okey, klik. Kita tekan add. Okey, so dah ada dekat sini. Kelas 4A, kertas 1. Okey, kemudian kat sini kita letak point. Kemudian kita letak due date. Bila tarikh due date dia. Kemudian topik ni kita boleh letakkan topik juga. Okey. Original report ni kita boleh tinggalkan. Okey, ni lebih kepada untuk nak menyemak keaslian jawapan ataupun respon yang murid-murid submit kepada kita. Okey, dah selesai semua, kita klik. Okey, assign. Dah selesai, kita klik assign. Baik, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh copy link daripada Google Form yang kita bina, kita copy paste, masukkan ke dalam assignment ni tadi. Okey, masih cara yang sama juga. Kita create assignment, quiz assignment. Okay, jadi saya pangkah dekat sini. Kita add link. Okey, link ni tadi. Okey, kita pergi dekat Google Form. Okey, kita klik dekat quiz yang kita dah bina ni tadi. 4A kertas 1. Baik, tengok dekat button atas ni, sebelah menu dekat kanan atas ada button send. Okey, kita klik send. Okey, dia akan keluar nampak ni Okey, kita pergi yang dekat ni. Yang tengah ni ada link ni. Yang ni. Baik. Okey, oleh sebab link ni terlampau panjang, kita klik dekat shorten URL. Okey, dia akan pendekkan. Jadi kita copy. Kemudian kita paste balik dekat Google Classroom tadi. Klik add link. Okey. Jadi mudah saja. Jadi untuk assign ada dua cara Sama ada kita terus linkkan daripada Google Drive, masukkan ke dalam Google Classroom,
ataupun kita copy paste link daripada Google Form, masukkan ke dalam Google Classroom, ke dalam ruangan assignment, quiz assignment. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, pentaksiran secara online. Baik, tadi kita dah ada kertas 1 dan kertas 2, jadi kita pilih kertas 1. Okay, kita pilih dulu peta objektif. Okey. Baik. Sekarang kita klik dekat responses. Baik, kita nampak kat sini dah ada satu respon. Maksudnya dah ada satu orang murid yang dah hantar ataupun submit. Dia dah menjawab soalan kuis ni. Jadi kita boleh nampak dekat sini summary dia. Oleh sebab ini adalah soalan objektif, jadi dia akan auto grade. Maksudnya Google Form ni dah kirakan terus berapa skor yang murid ni dapat. Okay, ni kita boleh tengok dia punya overview dia secara keseluruhan. Kemudian yang ini tab ni dekat sini question. Okay. Okay, dekat sini kita pergi yang seterusnya dekat bahagian individual. Okay, dekat sini kalau kita nampak, okay, contoh ni murid ni, Muhammad Ashraf bin Musa. Okay, dia dapat 2/2. Jadi kita klik dekat sini release score. Jadi bila kita klik release score, okay, dekat sini cuma ada seorang responden lah. Kalau misalnya kata murid kita 20 orang, 20 orang dah menjawab, kita datang. Okay, 20 orang ni nanti kita akan send email. Email yang berasingan, mengikut email masing-masing. Itu sebabnya kita minta murid bila menjawab tu dia masukkan sekali email, sebab tujuannya kita nak menghantar semula markah skor yang mereka dapat. Jadi kita klik kat sini send email and release. Okey. Jadi saya tunjukkan contoh. Okey. Ini yang murid dah terima. Dia semak dalam email dia. Okey, dia klik dekat sini. Baik, okey, dia dah dapat markah 2/2. Okey, kalau dia nak tengok yang lebih detail, dia klik dekat sini view. Ini dia akan nampak keseluruhan apa yang dia jawab. Okey, jawapan yang betul. Baik. Seterusnya kita tengok pula untuk pentaksiran kertas 2 ataupun soalan struktur. Okey, kita klik semula dekat simbol form ni, simbol Google Form. Okay, kita klik kat sini, kertas 2. Okay, sama juga. Kita klik dekat response. Baik, kita tengok dekat response ni. Okey, nampak dah ada satu respon dah ada seorang murid menjawab. Okey, ini nama dia Muhammad Ashraf bin Musa, dan dia dah menjawab. Okey, ini jawapan yang dia submit. Baik. Sama juga kita pergi dekat bahagian individual. Sekarang ni kita nak semak kita nak semak jawapan murid secara manual, memandangkan ini adalah soalan struktur. Okey, kita pergi kita tengok soalan yang pertama. Okey. Yang ini kita dah sediakan pilihan jawapan. Jadi Google Form dia terus kira yang jawapan ni adalah diterima. Jadi murid dapat 2 markah sebab kita dah setting kat sini 2 markah. Seterusnya kita tengok dekat soalan 2A dengan 2B.
Okey, soalan 2A, nyatakan peratusan murid yang menaiki basikal 20%, pun sama juga sebab kita dah sediakan pilihan jawapan di situ 20%. Jadi Google Form dia terus kira betul. Seterusnya, okey, kita tengok dekat soalan 2B. Hitung bilangan murid yang menaiki kereta ke sekolah. Okey, kita nampak dekat sini 160 jawapan yang kita sediakan, 160 orang, 160, 160 orang, 160 murid. Tapi kalau kita tengok jawapan dekat murid ni, dia bagi jawapan 160 orang murid. Jadi di sini kita atas pertimbangan guru itu sendiri, sama ada terima ataupun tak terima jawapan ni. Baik, saya sebagai guru, saya terima jawapan ni, masih diterima 160 orang murid. Jadi dekat sini saya klik 2. Okey, dekat sini kita boleh letak add individual feedback. Boleh letak tahniah, jawapan anda betul. Walau bagaimanapun, jawapan 160 murid adalah memadai. Okey, kita klik save. Okey, nanti murid akan dia akan tengok Okey. Jadi maksudnya kita menerima jawapan ni. Baik, dah selesai, kita klik save. Okey, jadi murid akan dapat nampak di sini 6/6. Okey. Dah selesai pun sama juga macam kertas 1, kertas objektif tadi. Kita klik dekat release score. Okey, jadi Google Form akan send kepada email murid ni berapa skor yang dia dapat. Okey, kita klik kat sini, send email and release. Baik. Sekarang murid ni dia semak email dia. Okey, dah ada Okey, jadi murid ni dia klik, dia semak email dia. Okey, jadi murid ni dapat 6/6. Dia klik dekat view untuk dia tengok detail dia nak tengok paparan yang lebih lengkap. Okey. Okey, dia pun tengok-tengok. Okey, dia tengok dekat sini. 160 orang murid. Jawapan yang betul. Okey, nampak jawapan yang diberikan oleh guru. Tapi dekat sini murid boleh baca feedback daripada guru. Contoh, tahniah, jawapan anda betul. Walau bagaimanapun jawapan 160 murid adalah memadai. Tapi jawapan dia masih dikira betul. Baik. Jadi selesai kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas soalan dan juga kertas objektif. Jadi guru boleh semak. Jadi guru boleh mentaksir jadi guru boleh mentaksir pencapaian murid dengan menggunakan kuis, objektif dan struktur terutamanya bagi mata pelajaran matematik. Kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu bagaimana untuk kita menjana e-sijil. Jadi ini yang agak menarik tentang aplikasi Google Form.
di mana dia boleh auto generate sijil bagi kuis yang telah kita bina. Jadi sekarang ni kita dah berada di Google Form, home paparan ni, di paparan home. Okey, kita klik dekat button atas sebelah kanan Google Apps ni, kita klik. Okey, kita tengok add-on. Okey, kalau add-on tak ada, kita klik dekat more from G Suite Marketplace. Kemudian kita search Certify. CRTIFY. Okey, ini okey, kita klik. Kemudian kita install. Kita klik nanti kita install. Macam ni saya dah siap install lah. Okey, nanti kita klik dan install. Kemudian kita tutup. Sekarang kita balik kepada Google Form Home kita. Kita klik lagi sekali dekat Google App. Kita pergi kepada Google Slide. Okey, dekat bawah ikon Classroom ni. Okey, kita klik Google Slide. Sekarang ni kita nak create template sijil untuk sijil yang kita nak generate. Baik, dekat sini ada beberapa template Ada beberapa contoh template. Okey, macam ni ada contoh sijil online. Okey, kita boleh klik dekat sini. Okey, jadi ini hasil yang saya dah siapkan untuk template sijil saya. Okey, baik. Ini adalah layout untuk template sijil. Okey, jadi kat sini kita boleh edit Dia ada text box kat sini, kita boleh edit. Kita nak tajuk yang macam mana. Tapi dekat sini ada 4 perkara yang penting, iaitu full name, percent, title dan juga date. Okey, full name ni merujuk kepada nama murid yang submit quiz kita full name. Jadi bila kita buat dekat template sijil ni, pastikan kita type full name dan juga ada kurungan curly bracket bracket yang melengkung ni. Okey, ada double curly bracket. Okey, di setiap ni. Full name, percent ni nanti dia akan merujuk kepada berapa markah. Berapa markah per 100. Kemudian title ni merujuk kepada tajuk kuis kita dan juga tarikh adalah tarikh dia menjawab. Tarikh di dalam Google Form tu. Jadi bila kita dah siapkan, kita save, automatik dia akan masuk ke dalam drive kita, Google Drive. Automatik dia akan masuk ke dalam Google Drive kita. Kita savekan Kita savekan contoh sijil template tadi, kita jadikan sebagai template sijil kita. Jadi dekat sini saya namakan semula sebagai sijil pencapaian ujian matematik. Kemudian dah selesai, kita tutup. Kemudian kita klik dekat kuis mana yang kita nak generate sijil. Okey, sebagai contoh saya ambil kertas tahun 4 kertas 1 tahun 4. Okey. Sekarang ni kita pergi dekat menu atas. Kalau kita nampak dekat sini, okey, kita klik. Okey, kita klik button add-on. Kita klik button add-on. Okey, nampak ada tulis ni certify. Okey, kita klik. Okey. Jadi dekat sini ada sedikit setting yang kita kena buat untuk memudahkan auto generate sijil nanti. Okey, dekat sini nanti kita on kan, certification is on. Kemudian yang ini kita biarkan. Passing ni kita nak berapa? Maksudnya murid yang dapat 80 markah ke atas baru dapat sijil pencapaian.
Kalau kita nak murid kita 50%, markah dulu ada 50% untuk dapat sijil. Jadi kat sini kita boleh setkan 50. Macam saya kat sini saya setkan sebagai 80. Kemudian dekat template, okey, dekat sini kita klik use a custom template. Okey, jadi kita ambil template sijil yang kita dah savekan tadi, kita klik dekat sini select a new file. Okey, kemudian ni dah ada dah. Kita klik dari sini, kemudian kita select. Okey, kita dah select, dah ada dah dekat sini. Kemudian kita klik dekat advance. Okey, advance ni dia macam nota kepada murid setelah selesai menjawab. Okey, jadi kat sini saya buat tahniah kerana telah selesai menjawab. Jawapan anda akan disemak dan anda akan diberi sijil pencapaian sekiranya markah anda melebihi 80%. Sila semak email yang telah anda daftar dalam kertas ujian ini dalam tempoh 24 jam. Kemudian kita save change. Okey, dah selesai change, kita boleh tutup. Kemudian kita tunggu murid kita submit. Kita tunggu murid kita submit. Okey, bila murid dah submit, oleh sebab ini adalah kertas objektif, dia terus auto grade. Jadi murid akan terus dapat sijil. Okey, dah ada dah kat sini. Jadi kita klik. Jadi ini adalah contoh email murid Okey. Dia dah dapat. Okey, kita tahu. Okey. Jadi murid dah dapat.